Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pensyarah kami, Dr. Rahma binti Abdul Ghani. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tugasan yang kedua untuk subjek Kesusasteraan Melayu dalam Pendidikan Bahasa Melayu. Ahli kumpulan terdiri daripada saya sendiri, Maslina binti Hajirul, Joviana Joanis dan juga Mardiatul binti Malikin. Pengenalan. Pemikiran ialah proses menggunakan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu, menerokai pelbagai kemungkinan idea dan membuat pertimbangan yang wajar bagi membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dan seterusnya membuat refleksi dan metakognisi terhadap proses yang dilalui. Menurut pandangan Islam, akal berfungsi memerhatikan tenaga supaya otak manusia dapat bekerja dan beroperasi. Dari perspektif pemikiran, Melayu ini secara historikal akan mengungkapkan perkembangan pemikiran sosial masyarakat Melayu dari aspek budaya selaras dengan alam pemikiran mereka. Alam pemikiran sosial Melayu ini merangkumi akal fikiran, akal budi, alam, ilmu yang diperlihatkan dalam siratan alam manusia dan Tuhan. Akal budi masyarakat Melayu juga dapat dilihat melalui perlakuan seharian. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, edisi keempat, perlakuan dapat ditafsirkan sebagai perbuatan. Dalam kehidupan seharian, masyarakat Melayu dapat dikategorikan masyarakat yang kaya dengan tingkah laku yang berhemah dan baik. Baiklah, seterusnya akal budi dan pemikiran tokoh dalam puisi tradisional. Akal budi dari segi abstrak adalah alat untuk diterjemahkan dalam bentuk pengetahuan. Pengetahuan adalah ilmu yang membolehkan seseorang untuk merangka, merancang, membentuk, menterjemah, melaksana, dan menilai tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan ilmu. Ilmu adalah natiza yang terpenting yang dihasilkan melalui akal. Dalam konteks akal inilah penulis menjelaskan konsep akal dalam hubungannya dengan sastra Melayu. Akal adalah kemampuan berpikir manusia sebagai kudrat yang dimiliki oleh manusia. Berpikir adalah perbuatan yang mendorong untuk aktif melakukan demi kepentingan dan peningkatan hidup manusia. Secara umumnya, dapat dikatakan bahwa fungsi akal adalah untuk berpikir. Kemampuan berpikir manusia mempunyai fungsi mengingat kembali apa yang telah diketahui sebagai tugas dasarnya untuk memecahkan masalah dan akhirnya akan membentuk tingkah laku. Budi adalah akal yang merupakan unsur rohani dalam kebudayaan. Budi diartikan sebagai batin manusia, panduan akal dan perasaan yang dapat menimbang baik buruk mengenai sesuatu. Akal budi ini mencerminkan perbuatan, pemikiran, dan sikap seseorang manusia yang mendukung kebijaksanaan, kehalusan jiwa, serta keindahan. Perbuatan, pemikiran, dan bentuk penghasilan karya seni, khususnya dalam bentuk seni, tampak, dan seni sastra. Bagi tujuan makalah ini, akal budi dimaksudkan sebagai kebijaksanaan dalam menyampaikan ide dan pemikiran. Manakala nilai jati diri dalam kalangan masyarakat ini boleh diterapkan melalui nilai pengajaran dan faedah yang terdapati dalam sastra Melayu tradisional. Latar belakang Raja Ali Haji. Raja Ali Haji atau nama sebenarnya adalah Raja Haji Ali bin Raja Haji Ahmad. Dia merupakan seorang ilmuwan, ulama, sastrawan, bangsawan, dan juga sejarawan dunia Melayu pada abad ke-19 Masehi. Beliau ini dilahirkan di Pulau Penyengat di Kepulauan Riau dan hidup pada sekitar tahun 1808 sehingga pada tahun 1873. Beliau merupakan keturunan pembesar Bugis pada sekitar tahun 1827 di mana pada usia beliau pada ketika itu berusia 19 tahun. Beliau bersama ayahnya yaitu Raja Ahmad Engku Haji Tua telah menaiki haji dan belajar bersama agama
dan bahasa Arab di Mekah selama 1 tahun. Semasa di Mekah, Raja Ali Haji ini dia telah berkesempatan untuk bergaul dengan Daud bin Abdullah Al-Fatani. Beliau juga sempat belajar beberapa bidang keislaman dan ilmu bahasa Arab dengan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fathani yang pada ketika itu merupakan ketua Syekh Haji dan orang yang sangat berpengaruh di dalam kalangan masyarakat Melayu di Mekah. Beliau juga telah bersahabat dengan salah seorang anak Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, yaitu Syekh Syihabuddin bin Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Setelah sekian lama, Raja Ali Haji kemudian dia terjun ke dalam bidang pendidikan. Beliau ni dia telah mengajar ilmu nahu, ilmu syarab, ilmu usuluddin, ilmu fiqh, ilmu tasawuf dan lain-lain lagi. Raja Ali Haji juga mempunyai kepakaran yang sangat tinggi dalam ilmu pengetahuan Islam. Beliau memang seorang ulama besar pada ketika zamannya lah. Bukunya yang berjudul Kitab Pengetahuan Bahasa merupakan kamus logat Melayu Johor, Pahang, Riau, Lingga yang pertama dan merupakan kamus bahasa yang pertama di Nusantara. Beliau telah menulis syair seperti syair Siti Siana, syair Suluk Pegawai, syair Sultan Abdul Muluk, syair Gemala Mastikah, dan Gurindam 12. Oke, kita teruskan Gurindam 12. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tidak boleh dibilang nama. Daripada sudut Gurindam ini telah menunjukkan keagamaan di mana dapat dilihat melalui pasal pertama dan kedua, yang mana dalam pasal pertama ini menyatakan dengan jelas bahwa kepercayaan kepada Tuhan dan agama yang dianuti oleh setiap individu ini perlu memiliki agama di dalam kehidupan seharian, dan orang yang tidak mempunyai agama akan tersesat dalam menjalani kehidupan. Cahari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cahari olehmu oleh guru yang boleh tahukan tiap seteru. Berdasarkan daripada sudut Gurindam ini merupakan sudut budi bahasa oleh Raja Ali Haji yang mengungkapkan bahawa hati merupakan kerajaan di dalam tubuh seseorang manusia. Sekiranya jalim, maka seluruh tubuh turut terjejas. Peranan hati ini sangat penting kerana dia dapat mendorong perlakuan manusia secara positif ataupun daripada sudut negatif, dan manusia perlu bijak semasa menguruskan dirinya agar tidak melakukan perkara-perkara yang sia-sia dan dibenci. Raja Ali Haji juga telah menitik beratkan soal pergaulan di dalam kehidupan, yang mana beliau telah menyarankan untuk mencari sahabat yang baik dan guru di dalam memberikan tunjuk ajar dalam menghadapi kehidupan. Hal ini dapat dirujuk pada pasal ke-6. Okey, seterusnya Raja mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagarkan duri. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Okey, di dalam Gurindam ini telah menyebutkan tentang pentadbiran, iaitu ini adalah pasal yang ke-12, diselitkan mengenai aspek pentadbiran yang melibatkan raja, menteri dan juga rakyat. Dalam sesebuah pentadbiran, hubungan baik antara satu sama lain perlu penting dan sangat perlu dijaga untuk memastikan keharmonian dalam pentadbiran. Okey, pemikiran Raja Ali Haji dalam karyanya Gurindam 12 ini adalah dia lebih bersifatkan dan berkonsepkan keislaman. Maka analisis karyanya ini dia lebih mementingkan dan mengutamakan agama dan ajaran Islam di dalam melayari kehidupan manusia. Beliau
banyak memberi nasihat-nasihat yang sangat berguna dan dia berkisarkan kepada kehidupan yang dilalui oleh seseorang lah. Sememangnya masyarakat Melayu mempunyai daya keintelektualan dan daya kreatif yang sangat tinggi semasa menyampaikan sesuatu maklumat dan juga nasihat kepada para pembaca. Oke, ini merupakan syair Siti Siana dan yang juga merupakan karya daripada Haji Ali. Tatkala selesai Siana bersurah, ilmu tasawuf bagai dicurah. Perempuan mukanya merah setengah, pucat tidak berdarah. Setengahnya mengucap sambil mengeluh, kita sekalian terkena sungkur, tidak mengetahui kebinasaan tubuh. Penyakit yang besar dikatakan sembuh. Oke, dalam amalan agama Islam dan dalam kehidupan masyarakat Melayu tradisional, terdapat banyak nasihat-nasihat dan ilmu yang berteraskan agama Islam disampaikan di dalam syair. Sebagai contohnya, dalam perbahasan Siti Siana ini mengenai ilmu tasawuf, sangat memberi kesan kepada para wanita yang menghadiri halakah ilmu tersebut sehingga dia menimbulkan kesadaran kepada mereka mengenai mudarat penyakit hati. Tadi mengapa berdiam duduk, beta berusra, kamu mengangguk. Perasaan beta sudahlah masuk, rupanya tidak dapatkan pokok. Siana berkata sambil tertawa, salah daripada tuan-tuan semua. Lengah membaca hikayat Jawa, ilmu akhirat jadi kecewa. Baiklah kita berbanyak taubat, kitab Allah pula dijabat. Mudah-mudahan menjadi ubat, membuka hati yang tersumbat. Oke. Daripada syair ini, antara faktor yang menghalang kepada golongan wanita daripada memiliki ilmu pengetahuan telah dikenal pasti ialah seperti sikap malas dan malu untuk belajar, terlalu menurut hawa nafsu untuk bersukaria, asik dengan dunia, sibuk mencari rezeki, lalai dengan kekayaan duniawi, lalai dengan kemuliaan keturunan, asik bersolek dan melawak serta mengisi waktu dengan berkumpul beramai-ramai, bercakap hal yang sia-sia seperti mengumpat dan berjamu sampailah ke malam. Siti Siana ini turut membangkitkan mengenai pemilihan bahan bacaan yang melalaikan seperti hikayat Jawa dan juga hikayat Koris Magindera yang sering dibaca oleh kaum wanita sebagai faktor penghalang mereka untuk sukar memahami ilmu agama. Marilah Tuan, sila adinda, berganti pakaian barang yang ada, mematut pakaian biar kakanda, kerana menghadap paduka bunda. Keduanya sama masuk ke bilik, membuka peti kulit yang molek. Keluarlah pakaian yang pelik-pelik, suaminya mematut sambil menilik. Oke,
Dalam syair Siti Syana ini dia menerangkan mengenai adab Siti Syana yang sangat baik dan sangat bertuah kerana dikurniakan seorang suami yang ilmuwan bernama Muhammad Jahid dan yang juga merupakan seorang yang warak dan memiliki karamah ataupun terkenal dengan tertib dan juga sabar. Seorang suami yang penyayang dan sangat bertanggung jawab. Penglibatan Siti Syana di dalam aktiviti keilmuan telah mendapat sokongan yang tidak berbelah bagi daripada suaminya yang bukan sahaja mengadakan diskusi ilmu di rumah, tetapi juga mempersiapkan Siti Syana dengan pakaian dan perhiasan yang indah, serta menyediakan pembantu, pengiring, dan kenderaan untuk ke halakah ilmu. Dalam syair Siti Syana ini, Raja Ali Haji telah memasukkan akal budi Melayu dalam karyanya agar mesej-mesej yang ingin disampaikan dapat disalurkan secara terus kepada masyarakatnya. Secara umumnya, syair Siti Syana ini dia menceritakan mengenai fik, tasawuf, akhlak, dan adab yang menjadi asas kepada pengukuhan akal budi budaya wanita Melayu yang berteraskan kepada pandangan hidup Islam. Syair ini adalah untuk mengangkat martabat kaum wanita Melayu agar selari dengan ajaran agama Islam, di mana menuntut ilmu adalah diwajibkan termasuklah kepada kaum wanita. Yang kedua, yaitu Hamzah Fansuri. Sheikh Hamzah Fansuri ialah seorang cendekiawan, ulama tasawuf, sastrawan dan budayawan terkemuka yang hidup di antara tahun 1589 hingga 1650. Nama gelaran yang tercantum di belakang namanya menunjukkan tempat asal beliau, yaitu Fansur. Dalam kalangan orang Arab, Fansur merupakan gelaran kepada sebuah tempat yang bernama Barus, iaitu sebuah kota kecil di pantai barat Sumatera yang terletak antara kota Sibolga dan Singkel. Selain berfungsi sebagai pelabuhan, Barus atau Fansur juga menjadi pusat pendidikan Islam yang melahirkan ramai ulama terkenal. Pengembaraannya ke seratan negeri bukan sekadar mencari ilmu dan pengalaman hidup, malah berusaha untuk mencari bukti kewujudan Tuhan. Beliau mengembara ke seluruh pelosok dunia seperti Jawa, Tanah Melayu, India, Parsi dan tanah-tanah Arab. Sekembalinya ke Barus, beliau menjadi guru agama di Aceh semasa pemerintahan Sultan Alauddin Riwayat Shah yang terkenal dengan gelaran Shah Alam, yaitu Sultan Aceh. Salah seorang pelajar beliau yang terkenal ialah Syamsuddin Al-Sumatrani. Hamzah pernah menjadi penasihat Sultan Aceh dan banyak membantu Sultan dalam urusan pentadbiran negeri. Kemasyhurannya dalam kalangan ulama dan sarjana Islam di Nusantara sudah tidak asing lagi. Beliau diakui seorang pujangga Islam yang sangat terkenal semasa hidupnya dan sehingga kini namanya menghiasi lembaran-lembaran sejarah kesusasteraan Melayu dan Indonesia. Namanya tercatat sebagai tokoh besar dalam perkembangan Islam di Nusantara semasa abadnya sehingga ke hari ini. Hamzah mempelopori genre syair dalam kesusasteraan Melayu. Beliau menulis syair perahu, syair burung pungguk, syair dagang, syair sidang fakir, dan syair burung pingai. Inilah gerangan suatu mada mengarangkan syair terlalu indah, betuli jalan tempat berpindah, di sanalah iktikati perbetuli sudah. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu, tamsil tubuhmu, tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal diammu. Hai muda, kenali dirimu, ialah perahu, tamsil tubuhmu, tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal diammu. Hai muda, arif budiman,
hasilkan kemudi dengan pedoman alat perahumu. Jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Seterusnya, saya akan menganalisis karya Hamzah Pansuri bagi syair yang pertama, yaitu syair perahu. Untuk rangkap yang pertama, yaitu inilah gerangan suatu madah, mengarangkan syair terlalu indah, membetulkan jalan tempat berpindah, di sanalah iktikat diperbetul sesudah. Berdasarkan rangkap syair di atas, penulis membicarakan tentang perjalanan kehidupan manusia yang perlu dialirkan dengan iktikat yang teguh kepada din Islam sepanjang hayat. Iktikat merupakan kepercayaan, keyakinan yang teguh dan semestinya perlu ada terhadap setiap umat Islam. Hal ini demikian kerana ianya merupakan permulaan dalam memperteguhkan tauhid. Bagi rangkap yang kedua, iaitu wahai muda, kenali dirimu. Ialah perahu tamsil tubuhmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal diammu. Penulis menjelaskan bahawa seseorang manusia itu mestilah mengenali siapa dirinya dan tujuan asal hidupnya. Manusia itu diibaratkan sebagai perahu yang seharusnya tahu destinasi pelayarannya. Walaupun liku perjalanan dipenuhi ombak dan badai, seseorang manusia itu mestilah berusaha mengemudi perahunya selagi daya dikandung badan. Oleh itu, penuhilah ia dengan mengejar sesuatu perkara yang menguntungkan kehidupannya. Dunia walaupun ia bersifat sementara, tetapi cukuplah diumpamakan sebagai penjara bagi setiap umat Islam. Hal ini kerana dunia bukanlah destinasi terakhir kita sebagai manusia, kerana destinasi hakiki kita adalah di jannah yang kekal abadi. Saya akan menganalisis rangkap yang ketiga, iaitu hai muda arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman. Alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Apa yang ingin disampaikan oleh penulis dalam rangkap ini iaitu Allah telah mengutuskan Rasulullah SAW sebagai seorang utusan dan nabi yang terakhir sehingga ke hari kiamat supaya dakwanya dijadikan panduan kepada seluruh umat manusia. Di sepanjang perjalanan dakwah baginda tidak lokek berpesan kepada umatnya agar sentiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang kedua-duanya merupakan sumber rujukan utama terhadap agama Islam itu sendiri. Apa yang dapat disimpulkan daripada syair perahu ini? Syair ini adalah karangan yang indah, biasa digunakan untuk memperbaiki jalan kehidupan dan kepercayaan kepada Tuhan. Perahu adalah perumpamaan kehidupan manusia yang bergerak dari dunia menuju ke akhirat. Dalam mengarungi hidup, manusia harus memiliki pedoman yang kuat, diikuti dengan tindakan dan amal serta ibadah yang baik, sehingga boleh menjadi manusia yang terpuji. Inti syair perahu karya Hamzah Pansuri ini adalah jadilah orang yang baik, siapkan bekal sebelum ajal menjemput kita menuju ke akhirat. Syair dagang. Hai sekalian kita yang kurang, nafsumu itu lawan berperang. Jangan hendak lebih, baiklah kurang. Janganlah sama dengan orang. Amati-amati membuang diri, menjadi dagang segenap diri. Baik-baik engkau fikiri, supaya dapat emas sendiri. Akan menganalisis syair yang kedua, iaitu syair dagang. Syair dagang merupakan salah satu karya Hamzah Al-Fansuri yang terdapat dalam karya sastra klasik penyair generasi lama. Tema yang dibangkitkan dalam sajak ini adalah keagamaan. Mesej dari syair dagang ini ialah penyair ingin menyampaikan nasihat dan nasihat tentang ajakan dan sindiran bagi orang asing di negara yang sentiasa ingin mendapatkan banyak untuk diri sendiri, seolah-olah orang asing ingin memerintah negara, dan dalam syair memberi ajakan kepada orang menjadi orang asing atau berdagang di dunia ini, berhenti sebentar dalam perjalanan dan mengingati azab kubur supaya selamat, dan bahawa apa yang kamu perolehi dengan penguasaan hawa nafsu di dunia itu tidak berguna.
Nilai yang kita boleh dapat dari syair ini, yang pertama, kita sebagai manusia haruslah menahan nafsu kita dari segala keinginan dan kita juga tidak sepatutnya menjadi orang yang terlalu sederhana. Yang kedua, kita hendaklah jauhi sifat tamak, jauhi celaan diri yang sentiasa mahu kebal agar tidak terjerumus ke dalam kesengsaraan dan diselamatkan sepanjang masa. Seterusnya, saya akan menganalisis syair yang ketiga, iaitu syair Sidang Fakir. Hamzah Pansuri mengarang syair ini dengan judulnya Sidang Fakir Empunya Kata, bertujuan ingin bercerita tentang Allah sesuai dengan pengalaman batin yang dialaminya. Menurutnya, Allah itu terlalu nyata daripada semua hal yang nyata. Keadaan Allah dikatakan nyata kerana seseorang arif dapat melihatnya dengan mata hatinya dan bukan dengan mata kepalanya. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang arif agar dapat melihat Allah dengan jelas adalah mengenal dirinya yang pusatnya terletak di hati. Hati seseorang harus selalu dicuci agar bersih dari sifat-sifat yang tidak baik. Penyucian hati perlu dilakukan secara terus-menerus dengan cara berbuat baik kepada siapa saja. Semakin bersih dan jernih hati seseorang, maka akan semakin jelas ia dapat melihat Allah. Selain itu, ia juga harus mempelajari dan mengamalkan ilmu hakikat dengan bersungguh-sungguh. Hati seseorang yang bersih atau jernih dan ia dapat mengamalkan ilmu hakikat dengan bersungguh-sungguh. Maka pada akhirnya, ia akan dapat bertemu dan bersatu atau menjadi tunggal dengan Allah Ta'ala. Daripada syair ini, seseorang dianjurkan memperhatikan tamsil atau ibarat yang dipandang dapat menghantarkannya untuk bertemu dan bersatu dengan Allah Ta'ala. Tamsil itu adalah ombak dan air asalnya satu. Hamzah Pansuri mengumpamakan alam semesta ini dan seisinya semua makhluk dengan ombak dan ia juga mengumpamakan Allah dengan air. Ombak berasal dari air dan kembalinya pun juga menuju ke air sebagai asal atau sumbernya. Artinya, ombak, manusia, berasal dari yang satu, yaitu Allah sehingga keduanya merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Berikut merupakan latar belakang Tenas Effendi yang dikenali sebagai Tengku Nazaruddin Said Effendi, dilahirkan pada tahun 9 November 1936 di Dusun Tanjung Mualim, Kampung Kuala Panduk, Pelalawan. Namanya adalah nama yang diberikan oleh ayandanya Tengku Said Omar Muhammad. Ayah Tenas Effendi merupakan setiausaha sulit Sultan Said Hashim, Sultan Pelalawan ke-8 ketika itu. Ayahnya selalu menulis tentang semua silsilah kerajaan Pelalawan, adat istiadat dan peristiwa penting lainnya dalam sebuah buku bernama Kitab Gajah. Selepas Sultan Said Hashim mangkat pada tahun 1930, T. Said Umar Muhammad dan keluarganya berpindah dari Pelalawan ke Kuala Panduk dan menjalankan aktiviti seperti masyarakat lain. Tabiat mendengar, melihat dan memerhati pelbagai khazanah budaya ini secara beransur-ansur menjadikan Tenas dapat menyerap pelbagai unsur budaya dan menerapkannya dengan sangat mendalam dalam kehidupannya. Inilah yang kemudiannya membawanya dalam satu siri penyelidikan budaya. Dari perjalanan panjangnya dalam bidang pengajian kebudayaan dan aktiviti penulisannya, Tenas berjaya mengumpul kira-kira 20,000 ungkapan, 10,000 rima dan tulisan tentang budaya Melayu. Kepakaran beliau dalam penulisan dan pengetahuan mendalam tentang budaya menarik minat banyak institusi untuk berkongsi idea dalam pelbagai seminar, simposium dan bengkel dari Malaysia, Singapura, Brunei hingga Belanda. Syair Nasib Melayu, syair yang dikarang oleh budayawan Riau Tenas Effendi yang diterbitkan pada tahun 2005 mengungkapkan gambaran yang kompleks tentang problematika dan perkembangan orang Melayu baik pada masa dahulu maupun sekarang. Syair Nasib Melayu ini bercerita tentang
perkembangan masyarakat Melayu yang bermula dari Kerajaan Melayu di Bintan hingga 2013. Syair Nasib Melayu. Nasib Melayu, nama dikarang Melayu dahulu hingga sekarang, walaupun banyak dikaji orang, tak ada yang salahnya diulang-ulang. Maksud daripada syair ini ialah merupakan respon seorang manusia terhadap kerisauan yang diamatinya dalam masyarakat Melayu. Rangkap ini bercerita tentang nasib orang Melayu. Syair ini mengungkapkan keagungan dan kelemahan orang Melayu dalam melewati perkembangan zaman. Syair Nasib Melayu. Perlahan-lahan Melayu bangkit, membangun negaranya berdikit-dikit, mencari obat penyembuh penyakit, mengokohkan daulat walaupun sulit. Maksud daripada rangkap syair ialah berbagai penderitaan akibat penjajahan yang dialami orang Melayu tidak mematahkan orang Melayu untuk bangkit membangun kehidupan mereka. Mereka berupaya untuk menegakkan kedaulatan negeri mereka dengan memanfaatkan kekayaan alam yang telah dianugerahkan Tuhan kepada mereka. Tunjuk ajar dalam pantun Melayu. Banyaklah ungkap perkara ungkap, besarlah ungkap dari biawak. Banyaklah durhaka perkara durhaka, besarlah durhaka ke ibu bapa. Maksud daripada syair tersebut ialah semasa kecil lagi anak-anak dididik supaya mereka dapat memahami dan membezakan perlakuan-perlakuan yang boleh membawa malu, dan perbuatan yang memalukan ialah apabila melibatkan dengan kes-kes penyelewengan dan kesalahan yang dianggap menderhaka kepada ibu bapa. Tunjuk ajar dalam pantun Melayu. Rangkap syair. Jangan suka meratah kerang, kerang dipancing menelan cuka. Jangan suka memfitnah orang, orang benci Tuhan pun murka. Maksud daripada rangkap syair tersebut ialah pantun Melayu adalah peri adab dan nilai dalam masyarakat Melayu yang harus dipatuhi dan telah menjadi suatu konvensi yang dipersetujui bersama.
Sesuatu fitnah itu adalah ditegah kerana bukan sahaja dibenci tetapi dimurkai Tuhan. Seterusnya kita masuk kepada akal budi Tenas Effendi. Akal budi daripada karya Tenas Effendi menggambarkan sikap dan pendirian orang Melayu, menampilkan kehidupan dan cara hidup orang Melayu, tetapi lebih penting lagi, ia ada kaitannya dengan adab dan akal mereka. Minda Melayu ternyata jelas terlihat daripada gubahan dan pemilihan perbendaharaan kata yang tepat dalam karya beliau. Tulisan dan perbincangan Pak Tenas banyak menjelaskan dan meleraikan salah faham dan kekeliruan yang timbul tentang konsep, lambang dan makna tersirat dalam ungkapan, pantun serta pepatah Melayu yang sebelum ini tidak disampaikan secara lengkap dan kurang difahami fungsi sebenarnya dalam konteks budaya dan sejarahnya. Pak Tenas telah menggali, melengkapkan dan memberi nafas dan makna baharu terhadap warisan sejarah, sastra dan budaya Melayu. Seterusnya kita masuk kepada pemikiran Tenas Effendi. Dalam konteks memahami dan membangun kebersamaan untuk memajukan masyarakat, Tenas Effendi dilihat sebagai seorang yang kukuh. Beliau menjadi salah seorang tokoh Melayu yang sangat disegani. Didengar pendapatnya dalam meningkatkan komunikasi dengan berbagai tokoh Melayu lainnya. Pemikiran Tenas Effendi berkesinambungan dengan semangat pendidikan dan pengetahuan tentang kemelayuan yang sangat luas dan mendalam. Pemikiran beliau juga memberikan suatu paradigma baharu terhadap nilai budi yang merupakan nilai teras Melayu. Natijahnya, karya-karya kesusasteraan Melayu tradisional memainkan peranan penting dalam menyampaikan sesuatu mesej. Elemen kebijaksanaan ini disampaikan melalui pelbagai bentuk ilmu yang terkandung dalam teks kesusasteraan Melayu tradisional untuk disaji kepada khalayak. Para pengarang yang berilmu dan bijaksana mencurahkan ilmu dan kebijaksanaan mereka ke dalam karya khususnya melalui watak-watak yang mereka hasilkan dengan akal budi dan pemikiran yang berbeza bagi setiap pengarang sebagai identiti karyawan.